Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dino Beta Channel. Okay, so hari ini saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana cara kita nak setting air untuk ikan laga ni. Okay, so ini adalah tangki yang bakal saya gunakan, iaitu tangki yang boleh memuatkan air sebanyak 14 gallon. Okay, jadi kita akan gunakan tong ni, namun anda tak boleh isi air pipe dan terus guna, sebab kita akan tengok macam mana kita nak lakukan proses untuk treatment, okey, air paip untuk digunakan bagi ikan laga, yang mana di rumah saya ni memang saya gunakan keseluruhannya daripada sumber air paip, tetapi kita lakukan rawatan, okey, untuk tempoh sehari ke 2 hari baru kita akan gunakan. Jadi bagaimana kita nak lakukan proses ni, jom kita tengok. Okey, so dalam proses treatment air kepada ikan laga ni, saya selalu gunakan 3 benda ni, iaitu yang pertama sekali kita akan gunakan garam kasar ataupun garam ikan ni. Yang kedua kita akan gunakan hypo crystal ataupun peneutral kita punya klorin di dalam air ni. Yang ketiga kita akan gunakan ubat biru, okey, bagi anti white spot kepada ikan kita. Jadi sebelum kita nak air ke dalam kita punya tangki, kita pastikan air ni memang terawat dan juga mengandungi bahan-bahan yang sesuai untuk digunakan bagi ikan laga. Okey, so dalam proses kita nak melakukan treatment untuk air paip ni, okey, apa yang perlu kita masukkan sekarang ni adalah hypocrystal ni, iaitu kalau anda tengok hypocrystal ni, okey, dia punya saiz dia lebih kurang macam ni lah. Okey, so kita perlu masukkan 2 biji sahaja untuk 14 gallon tong untuk kita isikan air. Kita masukkan 2 sahaja. Okey, tak boleh masukkan lebih sebab saya dah pernah cuba. Kita masukkan sebanyak 3 ke 4 biji, memang ikan kita akan bermasalah pada bahagian kulit, sama ada berlaku masalah seperti velvet dan sebagainya. Okey, yang keduanya apa yang perlu kita buat sekarang ni adalah kita perlu masukkan garam ikan ataupun garam kasar ni. Okey, garam ni anda boleh gunakan garam yang dibeli daripada kedai-kedai ikan ataupun garam kasar. Okey, kita gunakan banyak ni, okey, untuk satu tong macam ni. Okey, yang ketiga apa yang perlu kita buat sekarang ni adalah kita perlu masukkan ubat biru ni. Okey, kalau bagi anda yang mungkin tak pernah gunakan ubat biru ni, saya syorkan untuk dalam bahagian tengah ni kita just gunakan lebih kurang suku saja. Okey, daripada kita punya tudung ni sudah mencukupi lah kita nak bagi kita punya air ni menjadi biru dan juga air ni terawat. Okey, so kalau anda masukkan terlalu banyak, mungkin air anda akan bertukar menjadi berwarna biru lah. Okey, so setelah saya dah masukkan ketiga bahan tadi, iaitu kita masukkan hypocrystal, kita dah masukkan garam dan kita dah masukkan ubat biru. Sekarang ni saya nak isi air di dalam tong ni sampai penuh. Nanti kita akan tengok macam mana rupa bentuk air ni, warnanya dan bagaimana kaedah kita nak gunakan untuk kita tunggu kita punya air tu penuh. Okey, sekarang ni kita nak tengok macam mana proses yang saya buat sebelum ni, proses breeding, yang mana hari ni masuk hari ketiga, yang mana Giant, MG dan Super 8 ni memang dah menetas dia punya anak, tapi saya tak nak ganggu lagi sebab proses ni saya nak biarkan sampai hari keempat baru saya akan buka, saya akan tunjukkan kepada anda. Okey, kat sini saya dah lepaskan kita punya HM pada hari kedua. Kalau anda tengok hari ni pada hari ketiga, okey, HM ni dah pun bertelur. Okey, female dan male. Okey, so kalau anda tengok sini memang dah ada telur lah kat situ. Jadi saya akan lepaskan saya punya female ni sekejap lagi. So untuk anda yang mungkin mengalami masalah ikan anda lambat untuk mengawan dan sebagainya, anda tak perlu risau sebab kalau teknik anda betul, ikan anda sudah pasti akan melakukan proses mengawan. Dan juga yang kedua, kalau anda tengok bagi ikan yang jenis HM ni, kalau si jantannya memang kena pukul dengan betina, itu adalah normal lah sebab memang ikan memiliki sifat yang berbeza. Jadi kalau untuk HM ni kebanyakan mungkin anda akan lihat yang jantan juga akan turut cedera dan juga yang si ikan betina pun akan turut mengalami kecederaan dari segi ekor, koyak dan sebagainya. Itu normal. Okey, so untuk kita punya proses breeding ni memang keempat-empat saya punya breeding tank ni memang dah pun berhasil, dan cuma kita nak tengok banyak mana anak ikan yang terhasil dari proses yang kita buat. A few moments later. Okey, so kalau anda tengok ni, kita dah isi penuh air di dalam tong ni. So air kalau anda tengok memang kebiru-biruan sikit lah. Okey, so air ni memang sepatutnya kita kena simpan selama 1 hari ke 2 hari baru anda boleh gunakan. Tetapi untuk hari ni punya tutorial, saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana kita nak masukkan air ke dalam ni. Okey, dan apakah bahan lain yang mungkin kita nak gunakan untuk neutralkan pH air yang dah kita rawat ni. Okey, so ini adalah air yang kita rawat daripada air paip. Okey, dan kita nak
gunakan air ni. Anda anggapkan yang air ni saya dah gunakan selepas 2 hari. Kita akan masukkan ke dalam bekas ni. Nanti kita tengok proses yang akan saya lakukan. Okey. So untuk anda yang mungkin mempunyai metod yang lain, anda boleh continue menggunakan teknik tersebut. Tapi yang ini saya tunjukkan untuk mereka yang baru dalam dunia ikan laga ni. Sebab teknik ni yang saya gunakan. Kalau anda mempunyai teknik tersendiri, anda boleh terus menggunakan teknik tersebut sebab teknik yang digunakan oleh setiap orang mungkin berbeza dan semua teknik tersebut betul. Okey, jadi anda perlu tengok pada result ikan anda. Okey, anda tak boleh nak argue ataupun nak komplain sama ada teknik orang ni silap dan teknik orang itu silap, sebab kita boleh bertelagah dengan benda yang tak sepatutnya. Di sebaliknya, kalau kita berkongsi ilmu yang betul, insya-Allah benda tu akan memberi manfaat. Okey, so kita tengok bagaimana kita nak isi air di dalam bekas ni. So sekarang ni saya nak tunjukkan teknik macam mana kita nak isi air ke dalam bekas ni. Okey, so kalau anda tengok ni saya isi satu jug ni. Okey, kita masukkan ke dalam balang ikan. Okey, so ini adalah balang ikan yang mungkin kita akan gunakan untuk ikan kita. Okey, saya lebih suka kalau air ni, kalau anda tengok memang jernih dan ada ubat biru dalam ni. Okey, yang kedua yang perlu kita buat sekarang ni untuk neutralkan pH air ni, saya gunakan air rendaman daun ketapang ni. Okey, yang mana saya selalu gunakan daun ni. Okey, kita akan masukkan air ni ke dalam balang yang kita tengok tadi. So anda boleh tengok memang perubahan air ni menjadi warna kuning. Okey, so air ni memang kalau anda tengok memang dah bercampur dengan air daun ketapang dan memang sesuai untuk digunakan bagi ikan laga. Okey, jadi anda boleh biarkan selama setengah jam atau sejam, baru kita akan masukkan ikan laga kita ke dalam bekas ni. So sampai di sini dulu perkongsian kita untuk kali ini. So dalam Dino Beta Channel, so harapkan perkongsian ini memberi manfaat kepada anda bagaimana anda nak lakukan proses untuk setting air untuk ikan dan juga bagaimana kita nak masukkan dalam kita punya balang ikan. Ini adalah proses yang mudah yang boleh anda lakukan. Cuma anda perlu pastikan air ini diperam sehari hingga kedua hari bagi memastikan air ini betul-betul elok untuk digunakan oleh ikan anda. Okey, so kita jumpa lagi dalam tutorial yang lain. Assalamualaikum. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야